Kita nak bercerita, tadi kita cerita sedikit cerita tu pasal bila mana ada seorang individu tu tadi kehilangan ahli keluarganya sampai dia tinggal seorang-seorang, dia rapat dengan sahabat, dengan kawan, bos dia tu. Kita nak bercerita topik yang agak menyentuh hati juga sebenarnya. Betul. Topik kehilangan kita hari ini. Tapi kalau kita nak bercerita lebih lanjut, kita mungkin kurang arif. Jadi kita ada seorang pakar yang akan bersama dengan kita ni. Dalam talian juga kita bawa hari ini daripada Hospital Serdang, pakar sekretari, Dr. Elinda Tunan. Apa khabar? Ada ke tu? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Doktor okey? Dah breakfast ke tu? Saya puasa hujung. Alhamdulillah. Okay. Jadi terima kasih doktor bersama dengan kita pada hari ini. Kehilangan ditangisi atau dikenang. Semua kita sedia maklum bahawa setiap daripada kita yang ada di muka bumi ini pastinya akan rasa kehilangan. Betul. Cuma kehilangan yang kita akan pergi daripada kita tu sama ada memang kita bersedia ataupun secara tiba-tiba. Sebab selalunya kalau kita bukan berlaku kat kita, berlaku kat orang lain kan doktor, contohnya kadang-kadang kan berlakulah contoh kat sahabat kita. Kita selalunya kita akan bagi ayat kita memang standard je. Bersabarlah. Tuhan lebih menyayanginya. Tapi macam mana dari segi emosi pula orang yang mengalami itu sendiri tu doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya nak cerita pasal kehilangan ni, especially kita banyak konteks kehilangan, betul. So dari segi kehilangan kematian ni dikatakan memang satu pengalaman yang memang sangat menyedihkan, sangat buruk bagi seseorang individu. Tapi pengalaman kehilangan ni memang akan bercampur aduk dengan emosi dan sebagainya. Suka saya nak ceritalah sedikit mengenai fasa-fasa kehilangan, perubahan kepada seseorang yang mengalami kehilangan. Kalau boleh kita share di sini adalah lima fasa. Yang pertama, kejut, kita rasa terkejut. Kita rasa tak percaya, betul tak? Yang kedua ini agak konflik sikitlah. Dia akan rasa dalam apa kita panggil denial, kita rasa macam tak percaya. Yang ketiga, kita rasa kita macam kita macam mempersoalkan kematian tersebut. Kalau tak buat macam ni mesti jadi macam ni, kalau tak jadi mesti tak mati, macam tu. So selepas itu ada fasa marah. Marah ni sebab marah dengan keadaan kematian tersebut. Sama ada marah dengan diri sendiri ataupun marah dengan orang sekeliling dan sebagainya. Yang seterusnya adalah fasa kesedihan. Kesedihan ni adalah satu fasa yang memang membuatkan seseorang kehilangan mereka yang tersayang itu akan merasa sedih, merana, menderita, dan seterusnya adalah fasa penerimaan. Helmi dan Hefli, saya nak cerita sikit. Sebenarnya kehilangan bagaimana orang seseorang individu itu memberikan reaksi itu bergantung kepada siapa hubungannya dengan orang yang si mati itu. Contohnya, ada tak beza kalau kawan kita meninggal dunia dengan mungkin pasangan kita, anak kita, mak ayah kita. Dia punya tahap kesedihan tu sangat berbeza, betul? So yang kedua adalah sikap, personality seseorang individu itu, bagaimana dia menangani kehilangan tersebut, menangani stres. Contoh, kalau kita kan banyak kan berbeza. Ada orang dia mungkin susah nak menerima sampai pengsan, ataupun yang ada menjerit, meraung, ada yang terus menangis, ada yang terus berdiam diri. So karakter seseorang tu pun memainkan peranan bagaimana respon atau reaksi terhadap kematian tersebut. Selain daripada itu adalah bentuk kematian itu. Kalau kita tengok kalau kematian yang contohnya dia sakit berpanjangan kan, ataupun warga mungkin ibu bapa kita yang dah tua, kita dah tahu ada penyakit. Jadi kita punya penerimaan tu mungkin berbeza dengan mereka yang sihat, orang yang tersayang tu yang sihat, dah tragedi, contoh dah kemalangan, yang kita tak sangka-sangka. Kita baru jumpa, lepas tu dah meninggal. Jadi yang benda-benda yang berbentuk tragedi ataupun tragedi seperti kemalangan, ataupun mungkin terlibat dalam pembunuhan dan sebagainya. So itu akan mengakibatkan reaksi yang lebih
intens lebih teruk dalam proses berkabung ni. Selain pada itu, kadang-kadang mungkin mereka yang mengalami kematian sebelum itu, jadi cara dia menyesuaikan diri dengan kematian dan menerima kematian itu akan memberi juga pengaruh bagaimana dia mengharungi proses berkabung ni. Itu antara sedikitlah tentang proses fasa dia lah. Baik, doktor, kalau kita sebut mengenai waktu yang kita ada ni, doktor, berapa lama agaknya untuk kita meletakkan agar kita ni berada dalam keadaan kesedihan? Adakah perlu mengambil waktu yang lama ataupun kita kena tetapkan dalam masa 3 bulan ni aku kena move on dengan apa yang berlaku, ataupun tak kisahlah selagi kita dah belum bersedia untuk nak berjumpa dengan orang ramai, kita boleh berbuat demikian? Ataupun dari segi sudut kesihatan pula, doktor, adakah okey kalau kita berada di dalam rumah dalam tempoh yang lama, berkabung, bertenang lama-lama sangat, tak nak jumpa orang dan sebagainya? Okey, sebenarnya tempoh berkabung ni, kehilangan selepas kehilangan seseorang yang kita sayang atau sesiapa saja dalam hidup kita, dia tempohnya lebih kurang hingga ke 6 bulan. Jadi fasa yang awal yang saya sebut tadi mungkin dalam masa 6 bulan, lebih kuranglah, ada yang hampir setahun. Tetapi macam saya sebut fasa tadi, kadang-kadang dia berbolak-balik dalam masa tempoh ini. Kadang-kadang macam mula-mula macam sedih, tiba-tiba rasa marah, kadang-kadang rasa tak boleh, rasa bersalah, menyalahkan diri dan sebagainya. Jadi macam Helmi dengan Hefni sebut tadi, Muaz, doktor, Muaz dengan Hefni. Oh sorry, Muaz dengan Hefni. Apa, doktor? Okey, macam mana sebenarnya dalam proses berkabung ni, kalau dari sudut kesihatan mental, dia adalah proses semula jadi. Proses fitrah. So kita kena terimalah sebenarnya pelan-pelan, tetapi dalam proses berkabung ni dengan perasaan-perasaan yang saya sebut tadi tu, kita mesti target mereka yang dalam berkabung ni mencapai fungsi semula, fungsi hidup semula. Tetapi kalau dalam proses tersebut, daripada pengalaman saya, kadang-kadang mereka terus mendapat kemurungan, ataupun mereka terjerumus dalam ketagihan dan sebagainya untuk menghadapi tekanan kehilangan tersebut, ataupun tak boleh tidur langsung, ataupun langsung tak boleh berfungsi, macam Muaz yang disebut tadi, langsung tak pergi kerja, tak duduk rumah mengurung. Yang itu saya rasa perlu dibantu untuk mendapatkan rawatan terapi daripada ahli psikologis, daripada kaunselor, dapatkan psikiatri. Kat situ orang sekeliling perlu memainkan peranan. Lagi satu, mereka yang kehilangan ni, dia tidak boleh berseorangan. Dia perlukan sokongan orang sekeliling, Dia perlu kongsi perasaan, luahkan bila dia rasa rindu, bila rasa sedih, kan. Jadi dan mesti meneruskan gaya hidup sihat. Maksudnya makan mesti jaga, tidur mesti cukup, Sokongan ni memang paling penting. Dan sebut, boleh saya sambung ke? Boleh doktor, silakan. Sebut pasal sokongan, mereka ni kita tak boleh biarkan bersendirian. Kita keluarga yang terapat, kita perlu pandai nak handle bagaimana bercakap, berkomunikasi dengan mereka kehilangan. Sebabnya mereka yang kadang-kadang kita tak boleh nak banding. Aku pun hilang juga suami, aku okey je, contoh. Betul. Dia membanding-banding pula. Yes, sebab setiap orang ni berbeza-beza, unik cara dia bereaksi ataupun menyesuaikan diri dengan kesedihan tersebut. Jadi itu antara aspek utamalah dari segi sudut sokongan, dan juga mereka-mereka yang rasa perlukan terapi dan sebagainya, sila mendapatkan rawatan ataupun kaunseling daripada doktor. Tapi doktor nak tahu juga, doktor, kalau macam doktor kata tadi, orang di sekeliling, contohnya ahli keluarga sendiri ataupun kawan-kawan rapat, kan, kena bagi sokongan. Tapi jenis sokongan yang macam mana yang kita boleh cakap, kan? Takkan kita nak cakap sabar macam itu je, kan? Betul. Ketentuan. Ayat biasalah masa yang fasa awal tu, apa yang kita boleh buat, sebutlah takziah, tapi kadang-kadang kita cuba yang kesalahan banyak kita sebutlah. Biasalah orang hidup mati. Kita buat satu statement yang
yang sebenarnya memang orang semua dah tahu betul lah benda tu. Yes, Tapi kita gunakan ayat tu. Sokongan, okey. Kalau macam fasa awal tadi tu, bila dalam keadaan terkejut, dia tak boleh berfikir dengan sebaiknya. Jadi sokongan yang paling penting adalah mereka yang terdekat membantu dari segi menguruskan kehidupan. Contoh kalau kita tengok seorang ibu, anak dia meninggal dunia, kalau ataupun macam contoh yang baru-baru ni COVID, kematian dan sebagainya. Jadi mereka ni membantu menguruskan yang urusan penting. Contohnya benda-benda yang mungkin dari segi bagaimana nak mendapatkan makanan, menjaga anak, menguruskan kematian tersebut. Kita bantu dari segi itu. Itu antara bentuk sokongan lah daripada fasa awal. Tapi kalau fasa-fasa yang dalam kesedihan dan sebagainya, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik yang tidak menghakimi mereka, yang tidak orang kata menidakkan kesedihan mereka. Contohlah mereka kadang-kadang rasa rindu, simpan barang-barang mereka, masih menangis. Kita kata kenapa nak simpan, buanglah apa semua, tak guna. So benda-benda macam tu, respon negatif tu hanya akan merosakkan keadaan tersebut sahaja dan menyebabkan individu tersebut akan rasa lebih tertekan ataupun lebih sedih. Baik, doktor, kalau kita sebut mengenai kehilangan selain pada orang tersayang, kita sekarang ni sedang menghadapi situasi kehilangan kerja yang paling kita sayang. Juga antara kehilangan yang amat sakit pada hati kita ni, doktor. Tapi kita kena terima keadaan kerana ini yang berlaku. Tapi mungkin doktor boleh berikan semangatlah kepada rakan-rakan kita yang kehilangan kerja. Bekerja dah 20 tahun, sebaik mungkin setiap hari datang awal. KPI paling bagus setiap tahun, tapi tetap anda juga menjadi pilihan untuk diberhentikan kerja. Betul. Macam saya sebut awal tadi, kehilangan ni dalam pelbagai bentuk. Kalau kita tengok kehidupan kita perlukan pekerjaan, kita tak boleh lari daripada keperluan itu. Jadi kalau dari segi kehilangan pekerjaan, especially pekerjaan yang kita sayang, pekerjaan yang kita perlukan, yang telah menampung kehidupan kita dan sebagainya. Jadi nasihat saya pada masa ini, fahami situasi diri sendiri. Maksudnya proses yang sama tadi, kita akan rasa terkejut, marah dan sebagainya. Cuba pelan-pelan melalui proses tersebut. Perlu dapatkan sokongan, jangan bersendirian. Cuba selesakan cara orang yang kehilangan kerja ni menyesuaikan diri dengan keadaan yang dia selesa. Tak perlu orang lain memberikan arahan, kau patut macam ni, kau patut macam ni. So maksudnya individu tersebut perlu mencari kesesuaian dan keselesaan untuk mengharungi kesedihan kehilangan pekerjaan. Dan perlahan-lahan dengan bila rasa dah reda, kita rasa lebih bertenaga, berfikir dengan baik, cuba rancang bagaimana untuk meneruskan kehidupan. Macam mana nak merancang tu, kita perlukan mungkin rakan sekerja ataupun keluarga, kita bincang balik, kita tengok balik apa yang peluang-peluang yang kita boleh dapat untuk pekerjaan lain dan sebagainya. Okey, itu antara yang boleh dibuat. Yang penting perancangan. Tapi dari segi awal tadi, kalau sekiranya macam masih marah dengan majikan ataupun marah dengan rakan sekerja, tak puas hati dan sebagainya, itu mungkin adalah dalam proses kehilangan tadi. Itu adalah proses biasa. Itu yang kita kena faham. Fasa yang dia tengah lalui lah. Ya, betul. Okey, jadi mungkin doktor, 3 perkataan yang boleh kita gunakan apabila mereka yang sedang mengalami kehilangan ini, yang kalau selalu kita kata sabar. Contohlah kata-kata semangat lah. Contoh, mungkin ada 3 perkataan yang boleh paling sesuai lah yang doktor boleh cadangkan untuk kita gunakan. Kuat, kena kuat. Contohnya. Saya kalau dengan pesakit saya akan sebut kehilangan bagi puan atau tuan ni adalah sangat besar bagi
puan. Maksudnya kita sahkan dia. Kita cuba empathize dia, cuba empati pada dia. Kita boleh cakap takziah atas kehilangan orang yang tersayang. Mesti puan menghadapi susah menghadapi ataupun sedih menghadapi kehilangan ni. Mesti sangat satu benda yang besar bagi puan. Itu saja sudah cukup. Maksudnya kita tak payah yang lain-lain. Sabar tu satu benda yang klise lah kita selalu buat kan. Tapi sabar tu kena hujungnya, perkataan tu jangan yang saya sebut tadi lah. Sabar biasalah orang ni apa semua kan. Cuba yang itu. Kita cuba mendengar, memahami sekiranya kita berada di tempat mereka. Jadi apa yang kita perlukan orang nak bercakap dengan kita. Itulah yang dia sebenarnya yang paling senang, maksudnya dalam situasi macam tu kita jangan bagi pandangan kita dengar je luahan dia. Betul, sangat betul. Okey, baik, terima kasih sekali lagi doktor bersama dengan kita pada hari ini berkongsikan mengenai kata-kata semangat mereka yang kehilangan. Dr. Elinda Tunan, sekali lagi pakar psikiatrik Hospital Serdang. Terima kasih doktor. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, tu dia. Maksudnya kita ni kena jadi pendengar yang baik lah. Betul lah. Sebab memang kadang-kadang bila kita jumpa orang kehilangan ni memang putus ataupun hilang perkataan. Ramai dah sebenarnya kita pernah menghadapi situasi yang sama. Jadi apa yang perlu kita lakukan macam kita belajarlah. Sebab sebenarnya kita kadang-kadang bukannya kita nak bagi apa pun, cuma mungkin kita tak tahu nak berdepan dengan situasi itu macam mana. Tu kita keluar sabar ayat yang biasanya kita sebut tapi tak salah sebut. Tak salah. Yang lagi pun itu adalah perkataan yang paling tenang boleh kita ungkapkan waktu ketika itu. Baik, untuk anda semua terima kasih bersama dengan kita.